Baik, kita bersama tetamu undangan kita iaitu Yang Mulia Mimi Nurhanirah binti Mahani. Assalamualaikum. Sihat, ha? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang akan kita bincangkan menurut segmen bahasa dan juga kesusastraan. Jadi pada hari ini ilmu perubatan Melayu tradisional dalam manuskrip Melayu Brunei. Kata ni rasa macam dengan tajuk ini apa sebenarnya yang akan dibincangkan dan juga perlu kena kita ketahui, ya. Jadi biasanya kalau kita ni tahu memang ada perubatan Melayu tradisional yang masih lagi ada di antara kita menggunakan pakaiannya ataupun masih lagi ada bagi mereka yang cuba mempraktikkan akan perubatan Melayu tersebut. Namun bila dimasukkan manuskrip itu bagaikan ianya satu yang lagi lama daripada kebiasaan kita ni ataupun yang kita ni ketahui pada ketika ini. Mungkin lebih lanjut kita tanyakan terlebih dahulu kepada Mimi, apakah sebenarnya manuskrip berkenaan? Okey, terima kasih. Manuskrip ni adalah satu khazanah kesusastraan Melayu tradisional yang melambangkan mencerminkan daya pemikiran orang-orang lama dahulu. Jadi warisan budaya lama ni sangat berharga sebab ia merupakan satu sumber prima ataupun bukti warisan budaya lama. Jadi dalam manuskrip ada beberapa aspek utama ataupun tema. Contohnya seperti undang-undang, agamaan, tapi di dalam kajian saya ini saya menumpukan kepada perubatan. Jadi bermakna manuskrip itu masih lagi dipraktikkan ataupun tidak lagi dipraktikkan pada ketika ini? Manuskrip masa ni tidak lagi dipraktikkan. Bermakna dalam bidang perubatan ini ia satu ilmu yang tidak lagi digunakan pada ketika ini? Ia dijadikan sumber saja ataupun dijadikan bahan bukti. Kira kita ni merujuk kepada manuskrip itu sama ada ia sesuai untuk digunakan ataupun tidak. Jadi apakah antara cabaran dalam pengkajian manuskrip ini? Sebenarnya agak banyak pencabarannya. Tapi yang paling utama adalah keadaan manuskrip itu sendiri. Sebab manuskrip sudah lama dan keadaan kertasnya mudah rapuh. Kalau dipegang sensitifnya orang. Betul. Jadi dibuka muka sebuting lagi bahayalah bagi agak rapuh dan banyak berlubang. Jadi yang kedua pula ialah tulisan jawinya yang sukar untuk difahami sebab ada yang bersambung, ada yang berlubang itu jadi hurufnya ada ketinggalan. Jadi maknanya pun belum kita ni tahu. Maknanya pun belum kita ni tahu. Faham maksudnya. Ya tak. Kemudian kalau orang tua-tua dulu menganggap manuskrip ini satu barang yang berharga. Jadi mereka simpan barang ini di tempat yang selamat. Seperti kabin di atas sintar rumah. Satu macam peti lah tu. Jadi keadaannya tu yang disimpan itu agak tercemar dengan kelembapan, cahaya dan ada juga serangga-serangga lah macam pijat menghinggap ke manuskrip tersebut. Jadi keadaannya agak rapuh lah. Itu antara cabarannya. Memang betul. Sebab kadang-kadang benda lama ni memerlukan penjagaan yang rapi dan juga sebagainya. Jadi mungkin boleh dijelaskan sedikit perubatan tradisional yang terdapat di dalam manuskrip Melayu. Boleh. Secara umum perubatan tradisional ini menggunakan bahan-bahan alami seperti daun-daun ataupun yang boleh kita ni mudah dapatkan. Orang tua-tua dulu sanang kita ni blurehnya. Jadi tidak payah kita ni mencari yang susah-susah. Betul. Ya. Jadi daripada pengkajian ini juga saya melihat orang tua-tua dahulu tu indah menyeleweng daripada ajaran agama Islam. Jadi perubatan tradisional itu agak durang lihat dari ajaran agama Islam dulu sebelum kita ni mempraktikkannya. Contohnya seperti perubatan air. Jadi dalam Islam sendiri kita ni menganggap air itu adalah sumber yang paling suci lah. Tapi dalam perubatan tradisional yang dulu-dulu, air itu merupakan satu perubatan yang senang bagi diorang. Jadi diorang menggunakan air untuk mengubati, contohnya seperti
gatal-gatal. Diorang bacakan beberapa surah-surah daripada ayat Al-Quran dan mereka menggunakan perubatan air itu secara setiap kali ada yang sakit, diorang pakaikan. Baik, mungkin dapat dikongsikan sedikit kalau kita menyentuh tentang perubatan Melayu tradisional ini, bukannya perubatan moden. Kalau moden ada fakta-faktanya yang menyatakan bahawa perubatan tersebut memang dapat digunakan pakai, selamat untuk kita digunakan atau mempraktikkan. Bagaimana pula dengan ilmu perubatan Melayu tradisional ini? Adakah ianya selamat digunakan? Ya, sepanjang pengkajian saya juga ada membuat beberapa interview ataupun interview lah. Jadi di dalam manuskrip yang saya kaji itu, iaitu kisah Nabi dan sahabat, bukan sahaja mengenai air, tetapi ada juga beberapa perubatan tradisional seperti berbekam, jintan putih dan kegunaan bawang putih. Jadi daripada sana saya sendiri mengkaji apa kegunaan bawang putih tersebut. Jadi bawang putih sememangnya menjadi satu, kalau orang dulu jadi satu antibiotik untuk diorang. Sehingga kan masa ketika Perang Dunia Kedua 1914 hingga 1980, askar-askar Perang Dunia menggunakan bawang putih ya, untuk menyembuhkan penyakit diorang. Jadi sebab kerana tidak ada lagi bahan-bahan medis yang moden, jadi mereka menggunakan alternatif lain seperti jintan putih ataupun bawang putih. Macam mana dengan jintan putih pula, ia daripada kajian sains, ia meningkatkan enzim pencernaan ketani. Jadi bagi orang Brunei Ketani sendiri, jintan putih itu mengeluarkan angin dalam perut. Begitu juga dengan bawang putih. Jadi kalau habis kita mungkin pada order yang mungkin rasanya selalukan berangin badannya, mungkin mencuba makanan, mungkin dapat dicampur adukkan dengan makanan. Ya, ada juga setengah orang mencampurkan dengan minyak. Jadi urutan tradisional mereka. Memang banyak khasiatnya bawang putih itu. Betul. Muhammad boleh cuba tu untuk boleh cuba. Akan dicuba, akan dipikirkan. Baik, kepada Mimi je mungkin dapat dikongsikan sebenarnya manuskrip ini dalam kajian Mimi sendiri, adakah ianya daripada tahun sedemikian ataupun tertumpu kepada satu period ataupun satu jangka masa sahaja? Mengikut daripada penulisan itu sendiri, penulis itu sendiri. Yang saya kaji adalah kisah Nabi dan sahabat kira-kira dalam 50-an, zaman 50-an. Jadi manuskrip itu agak lama dan semasa saya mengkaji ada beberapa list daripada Pen Borneo, saya mengkaji di Pen Borneo. Jadi ada beberapa prosedur juga untuk mengkaji manuskrip tersebut. Ketani perlu isi borang, menggunakan sarung tangan getah, pakai mask dan sebagainya. Jadi agak lama, rapuh. Dan itu sekitar 50-an bagi manuskrip berkenaan. Dan siapakah yang biasanya ataupun yang Mimi ketahui menulis manuskrip berkenaan? Kebiasaannya orang tua contohnya seperti guru-guru dulu, yang dululah. Sekarang ni lagi yang ada rasanya berpendidikan yang berpendidikan. Itu antara yang dapat Ketani ketahui sedikit sebanyak ilmu perubatan Melayu tradisional. Kalau diikutkan sebenarnya banyak ni banyak. Ilmu perubatan ini. Namun terpulang juga, adakah ianya selamat, adakah ianya memang cukup berhasil ataupun kalok hanya ia orang atau baik katanya, tapi sebenarnya dia langsung berhasil. Dan alhamdulillah kesempatan juga Ketani ketahui akan manuskrip Melayu Brunei ini rasanya amat penting sejarah berkenaan untuk Ketani simpan dan juga menjadi satu ristaan di masa akan datang. Dan bila kita bercakap tadi mengenai dengan manuskrip ini, seperti yang Mimi katakan, katanya kalau Ketani kan membuka manuskrip itu memang hati-hati sebab apa ia mudah rusak dan sebagainya. Jadi adakah cara yang dikhususkan untuk pengkajian Mimi sendiri bila Ketani membuka, takut rapuh, takut orang Ketani ianya rosak lagi. Jadi macam mana penjagaan untuk mengekalkan manuskrip berkenaan? Penjagaan untuk mengekalkan adalah daripada pihak-pihak seperti Pen Borneo dan Pusat Sejarah. Mereka menggunakan kain untuk membalut manuskrip tersebut. Jadi kepada pengkaji, Ketani hanya perlu berada di sana, anda boleh membawa balik manuskrip tersebut.
dan hanya perlu melakukan pengkajian pada waktu yang tertentu lah tu. Jadi ada beberapa prosedur yang perlu diikut dan langkah-langkah penjagaan itu sememangnya memang kuatlah daripada pihak Pusat Sejarah dan PEN Borneo. Jadi kami perlu melihat list-list dulu baru tak kami memilih sebaik mungkin Ketani cuba untuk mengekalkan kebaikan ataupun kesejahteraan buku berkenaan ataupun manuskrip berkenaan ya. Mimi mungkin dapat juga dikongsikan sebenarnya fokus dalam kajian Mimi sendiri dalam manuskrip ilmu perubatan ini ke mana? Adakah yang akan dikaitkan dengan perubatan moden ataupun cuma hanya ingin mengetahui sejarah ilmu perubatan tradisional? Sebenarnya pengkajian ini lebih kepada menumpukan kepada budaya Brunei sendiri. Ke mana tujuannya perubatan tradisional itu sama ada ia ke budaya Brunei ataupun ke ajaran agama Islam. Tapi seperti yang dilihat kebanyakannya tidak menyelewenglah daripada agama Islam. Jadi melihat daripada sana orang-orang Ketani dulu tu budayanya tu sangat kuat pak. Agamanya, budaya dan agama tu memang memang berhubung kait lah. Ya, berhubung kait. Jadi di sana Ketani melihat budaya itu indah ditelan zaman lah. Daripada sana juga sebagai generasi muda Ketani boleh melihat balik ke manuskrip tersebut. Macam itu. Jadi dengan adanya pengkajian Mimi sendiri mengenai dengan manuskrip, bila kali pertama Mimi berhadapan dengan perkara ini ataupun orang tadi bila kali pertama melihat manuskrip berkenaan? Ini menjadikan satu pengalaman. Kadang-kadang Ketani melihat sesuatu yang lama ini macam wah banyak masih wujud sampai ini. Jadi kalau Mimi sendiri pertama kali macam mana? Pertama kali semasa menuntut di Universiti Brunei Darussalam, mengambil kesusastraan tradisional. Jadi di sana kami kena bawa ke pusat PEN Borneo. Jadi mereka melihatkan satu manuskrip yang lama benar dibalut dengan kain merah. Jadinya sebelum Ketani memulakan pengkajian aninya ataupun melihat buku tersebut perlu pakai sarung tangan getah. Jadi kami ada membuat eksperimen lah masa tu. Kami buka tapi dah dapat terlampau kerasnya orang menyebelahkan kertas tersebut. Jadi mesti perlahan-perlahan kami lihat keadaan kertas tersebut ada macam berhabuknya orang tani kan, ada macam kasar lah papernya, and then kemudiannya disiring-siring itu macam kena tunu, terbakar, tapi bukan terbakar, ia dimakan serangga saja. Jadi agak barang ini masih wujud rupanya, macam itulah. Dan juga isi di dalam manuskrip berkenaan macam mana hasil dengan pengkajian Mimi. Adakah ianya sama faktanya ataupun sama dengan ketiga ini dan juga yang dulu macam mana? Sama ketika ni agak sama jugalah seperti dengan perubatan tradisional yang saya kaji itu. Contohnya macam bawang putih itu masih lagi dikekalkan, diguna pakai. Contohnya seperti orang yang selepas mengandung, mereka menggunakan urutan minyak bawang putih, memakan bawang putih yang bergoreng, sudah kan. Jadi tapi mengikut daripada pengkajian itu, indah semua manuskrip sama topiknya. Indah semua. Lagipun penulisannya pun berbeza. Ada yang disiring-siring, ada yang di tengah. Kadang-kadang ada yang kosong di tengah, di atas di bawah saja. Macam itu. Itu sesuatu yang baru. Sesuatu baru yang rasanya mahu juga dilihat sendiri macam mana. Dan juga mungkin dapat dikongsikan setakat ini dalam kajian Mimi Nurhanirah ya? Nurhanirah sendiri, sebanyak berapa buah manuskrip telah dikaji? Beberapa manuskrip telah dikaji sebanyak dalam 20 lah macam itu. Sebab ia mengambil masa yang agak lama. Manuskrip bukan hanya sehelai dua. Ia dalam ada yang 100, ada yang 50. Tapi untuk mentransliterasinya agak lama. Sebab hurufnya berbeza, perkataannya pun berbeza. Kadang-kadang bahasanya pun berbeza. Tani sendiri tidak faham macam itu. Menerusi manuskrip berkenaan, adakah menggunakan bahasa Brunei ataupun ada juga bahasa campur?
bahasa Brunei. Bahasa Brunei kita Tapi ni bahasa menggunakan tulisan bahasa Arab, tulisan Jawi. Ini saya ingin tertarik sebetulnya, mau tahu apa bahasa Brunei yang digunakan pakai. Sebab kita ni mempunyai 7 etnik. Jadi bermakna mungkin ada berbeza sedikit ya manuskrip-manuskrip. Malah juga manuskrip berkenaan bukan hanya tertumpu di negara di daerah Brunei Muara mungkin ya. Dan kalau juga mungkin Mimi dapat kongsikan. Tadi sebab setakat ini cuma dalam lebih kurang 20 manuskrip. Kalau diikutkan di ketika ini yang telah sempat ditemui ataupun disimpan dalam berapa banyak? Saya tidak dapat menyimpan manuskrip tersebut. Bermaksud daripada pihak-pihak berkenaan. Ya. Pihak-pihak berkenaan yang menyimpan. Bahagian Puan Bunia sebagai contoh. Banyak. Agak banyak. Memang lebih daripada 100 lah. Jadi banyak sebenarnya. Ada yang manuskrip yang tulen, ada juga yang sudah difotokopi. Untuk supaya dah hilang isinya tu. Sebab dah hilang isinya. Sebab kebanyakannya yang Pen Borneo ataupun Pusat Sejarah memiliki adalah mengenai dengan undang-undang ataupun mengenai dengan raja-raja Ketani dulu. Jadi kalau Mimi sendirilah, apa antara saranan Mimi dalam pengkajian perubatan tradisional dan juga manuskrip Melayu ini? Saranan saya adalah agar generasi muda zaman masa ni untuk mengambil iktibar daripada ilmu-ilmu pengetahuan yang ada dalam manuskrip tersebut. Tapi juga saya ingin menyarankan mereka untuk memupuk semangat ataupun minat mereka dalam bidang manuskrip tersebut, sebab tidak banyak yang mengkaji mengenai manuskrip tersebut. Memang agak payahlah. Jadi di sini saya ingin menyaran kepada pemuda-pemuda di luar sana, cuba ataupun lihat dululah manuskrip tersebut dan cuba untuk mentransliterasi sehari demi sehari, insya-Allah akan suka. Jadi mesti ada kecintaan sebenarnya ya dalam kita ni mengkaji sesuatu perkara ni. Dan tapi kalau kalau ia memberikan satu tarikan kepada kita ni, kenapa indah untuk mencuba dan ataupun mungkin itu sudah menjadi nyerang karya dan juga sebagainya seperti yang Mimi katakan, itu sudah menjadi satu karya untuk mengkaji manuskrip berkenaan. Dan itu yang telah pun kita bawakan kepada habis kita. Semoga sedikit sebanyak memberikan suntikan semangat kepada anak-anak kita, khususnya kepada junior-junior ataupun mereka yang baru saja memasuki bidang di universiti dan sebagainya. Ini bagi untuk mengetahui lebih lanjut kajian dalam negara kita ini sendiri ataupun sebagai contoh dalam sejarah negara Brunei Darussalam, kerana ianya mempunyai, alhamdulillah, di negara Brunei Darussalam segala sejarah dan juga barangan warisan Ketani telah pun ada yang sempat disimpan dan juga dijaga rapi agar kepada Auda dapat sama-sama membuat kajian tersebut, dan semoga ianya akan dapat membantu Auda dalam mengetahui lebih menyayangi negara kita sendiri. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Mimi Nur Hanifah binti Mahani dengan perkongsian kita pada hari ini dalam segmen bahasa dan kesusastraan, iaitu ilmu perubatan Melayu tradisional dalam manuskrip Melayu Brunei. Jadi tahniah diucapkan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tadi ada penonton satu wawancara yang kita bawakan, iaitu segmen bahasa dan kesusastraan Melayu dengan topik yang kata orang tadi sangat memberikan satu lagi meningkatkan ilmu pengetahuan Ketani dan juga yang perlu Ketani ketahui bagaimana Ketani mengkaji dan juga bagaimana Ketani menjaga manuskrip berkenaan. Jadi bolehlah nanti Muammar buat sajak yang kau ibarat manuskrip, sebab tadi menurut Mimi katanya untuk membuka manuskrip berkenaan kena perlahan. Jadi ibarat hati yang rapuh jadi perlahan. Kan? Belum lama. Memang kalau Muammar saya suka dia akan ada jawapan yang tersendiri. Jadi katanya manuskrip itu diibaratkan hati. Hati yang rapuh itu kena dibelai. Diberikan kasih sayang. Kalau katanya kurang kasih sayang memang fahamlah, rapuhlah sudah memang memang rugilah untuk kita ni sama-sama kehilangan akan manuskrip berkenaan. Apapun juga kalau kita sentuh mengenai tentang bacaan ini ataulah kita di kesempatan ini mungkin dapat kita sentuh sedikit sebanyak kepada Auda untuk sama-sama kita ni berfikirkan betapa pentingnya untuk kita sentiasa membaca
terutama sekali produk-produk yang boleh membahayakan diri kita ni. Sebagai contoh ya, antara produk-produk makanan perlu kita ketahui apa isi kandungannya, adakah ianya bertentangan dengan kesihatan kita ni yang boleh merosakkan tubuh badan kita ni, mungkin ada alergi dan sebagainya. Dan diharapkan juga kita ambil produk peluntur ataupun pencuci tandas ataupun lantai, kerana mereka ini menggunakan kimia yang tertentu dan jangan sesekali untuk kita mencampur adukkan dengan produk yang lain. Ada tu botol berkenaan ya. Di tertera ada botol-botol berkenaan, dan juga kadang-kadang ada juga label sana katanya berhati-hati untuk kanak-kanak berumur sekian-sekian dan sebagainya. Jadi jangan kita ni ambil remeh dan juga dengan perkara berkenaan. Kalau sekadar beritahu macam itu, kita ni perlu meningkatkan kesedaran dan juga peringatan kita ni. Maklum sajalah dengan adanya produk-produk yang terlarang ni ataupun bahan kimia yang terlalu kuat, yang boleh membahayakan, bukan saja membahayakan kanak-kanak, tapi mungkin terkena kulit, alergi dan sebagainya. Orang tadi tercium, jadi nafas kita ni macam kita ni boleh jadi sesak nafas. Jadi banyak sebetulnya perlu kita ni alert benda-benda berkenaan. Betul. Dan ini bagi untuk memudahkan bagi kita lagi, sebenarnya dirasai sendiri juga kerana tersilap. Itulah manusia mempunyai kesilapan sendiri. Tersilap kerana tercampur aduk dengan produk-produk yang telah pun dikongsikan tadi menggunakan kimia. Sebagai contoh, ini contoh yang nyata ialah produk untuk membersihkan lantai. Tercampur aduk dengan produk luntur ataupun kimia yang lainnya, dan telah pun menghasilkan suatu chemical reaction ataupun reaksi kimia dan menyebabkan bau yang sangat kuat yang rasanya bila dihirup memang boleh memberikan kesesakan nafas dan malah mata boleh pedih dan sebagainya. Dan itu yang kami harapkan kepada habis kita. Tambahan lagi kita di bulan Disember ini, pastinya anak-anak mahu juga tadi mereka ini melakukan aktiviti yang bermanfaat, antaranya membersihkan rumah. Jadi diharapkan pada habis kita untuk memberikan nasihat kepada anak-anak dan juga diri awak, sama-sama kita ni jaga kesihatan dan jangan ambil remeh suatu perkara yang rasanya biasa kita ni lakukan namun sebenarnya boleh membahayakan nyawa kita ni. Lepas kali ini untuk sama-sama kita ni beringatlah. Jadi kepada suri rumah kita yang berada di rumah, di mana anak-anak kecil bis kita lalai melihat sampai pagi, tapi anak-anak kita ni ingatkan juga di mana sebenarnya ditakuti bermain dengan benda-benda yang bahaya, turun naik tangga, kalau yang tinggal di kampung air, kalau keluar ke jambatan berkenaan. Jadi itu yang perlu kita ni pantau anak-anak tamat kita ni di mana dan juga apa mereka lakukan ketika ini. Walaupun kita ni bekerja di dalam rumah, namun begitu pastikan keselamatan anak-anak kita terjamin biar depan mata kita ni. Betul. Dan juga kalau kita ni lihat sebenarnya walaupun ia macam ibarat payah, namun bila sudah menjadi satu kebiasaan, ianya akan secara dengan sendirinya ianya akan dapat kita mudahkan dan tanpa kita sedar kita telah melakukan satu perkara yang baik untuk menjaga kesihatan diri dan juga anak-anak. Dengan rasanya tadi kalau memasak, mana anakku? Dilihat sekejap. Dia payah untuk memaksa diri tu. Insya-Allah dengan perlahan-lahan secara otomatik secara perlahan-lahan kita ni cuba ajar diri kita ni untuk mencapai suatu perkara yang terbaik. Alhamdulillah. Dan kita akan berehat seketika selepas berita nanti ada 2 wawancara yang akan kita bawakan. Terus bersama kami menerusi Rampai Pagi yang disiarkan secara langsung.